Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Apa khabar? Syarul Ahmad, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, semua boleh dengar suara saya? Abdul Syukri Abdul Razak, dengar-dengar. Alright. Okey, nampaknya saya sedang melayan floating ni. Ah, actually saya tengah sell saya tengah sell Dow Jones. Okey guys, dah masuk pukul 10 malam. Dah masuk pukul 10 malam and nampaknya market liat nak jatuh lagi. Okey, masih liat nampaknya nak jatuh. But saya malam ni nak fokus sell. Saya dah mula nak fokus sell. Market naik je saya nak sell. Market naik je saya nak sell. Ini bukan signal, ini hanya perkongsian. Kalau nak follow, make sure kerugian yang bakal ditanggung adalah atas tanggungjawab sendiri. Okey, kita bagi yang lain masuk dulu. Okey, dah mula ramai masuk. Okey, siapa yang baru masuk? Komen dekat ruangan chat. So, saya nampak you guys punya feedback. Malam ni saya buat live trade lagi. Saya buat live trade lagi. Azim Michael, salam Abah dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilan, saya Abah. Semoga Abah sihat. Alhamdulillah, saya sihat. Tapi kalau tengok market macam ini, boleh demam gitu. Malam tadi macam mana FOMC pagi tadi? Siapa yang ada berjaga pagi-pagi trade FOMC? Syahrul Ahmad, saya MC Abah. Awak buy atau sell? Saya tidur bangun-bangun float 600 pips. Farid, buy ke sell tu? Saya takut news besar sebab akaun bilis mata biru je, so tak follow. Alright. Farid, buy. Kalau buy, maknanya masa market tu drop, awak dah MC lah dulu, betul tak? Dua-dua saya masuk. Malam ni saya nak kupas sikit pasal FOMC semalam. So, alhamdulillah bangun subuh je dah TP. Mantap. Saya profit Abah. Okay. Entah Abah, lepas loss, depo profit balik. Wah, padu. Bangun-bangun float biru 600 pip. Float biru tu untung atau rugi, Farid? Floating ni biasanya lebih kepada rugi. Bangun-bangun profit biru 600 pip, maknanya profit. Kalau float tu biasanya orang faham biru, orang faham loss. Untung. Kalau untung, maknanya awak profit biru. Floating tu biasanya lebih menjerumus ke arah kerugian. Nak follow Abah lah 100 ke 1K. Itu bahasa trading. Bahasa trading kan, aku floating 200 pip. Kita tahu dia tengah rugi. Aku profit 200 pip. Kita tahu dia untung. Boleh sell lagi tak, Bah? Kalau tanya saya, of course lah saya cakap boleh sebab saya tengah sell. Okay, never mind. Now, saya nak kupas sedikit pasal malam tadi punya Morapuka, reason sell apa, Bah? Okay, kejap lagi saya share. Cuma saya nak bagi tahu malam tadi punya market. Okay, semalam saya ada share tak memang saya nak buy? Semalam saya share tak yang saya jangkakan market akan naik dulu? Sebab apa? Kita ambil based on data 2022
FOMC meeting yang pertama untuk 2022 iaitu bulan Februari. Dan nampaknya data yang sama juga keluar pada hari semalam iaitu market terbang. Tapi tak dinafikan dia jatuh dulu pukul 3.30 tu masa press conference tu dia jatuh dulu. Dan akaun saya depo kan semalam kau nampak kan saya ada akaun $100 kan. Nah, akaun ni lah. Okey, akaun ni. Saya ambil time frame H1 Okey, kita ambil H1. Okey. Ini pattern dia semalam yang kat sini lah. Jadi dia turun dulu semalam. Kalau kita dapat lihat kat sini, dia turun lebih kurang daripada atas ni sampai bawah ni, dia turun berapa pip? Daripada ni kan, daripada sini, volume ni nilai dia lebih kurang 250 pip. Okey, volume ni 250 pip. Jadi kalau ketahanan margin tak mencapai 250 pip, memang akaun tu akan MC. Jadi masa dia turun sampai dekat bawah ni lebih kurang harga 33600 ni, okey 33633 ni, saya cut loss akaun saya Saya cut loss akaun saya lebih kurang $51. Saya ada update dekat saya punya Facebook. Saya cut loss $51. And memang tension jugalah kan sebab saya fikir takkanlah apa ni dia nak drop awal kan. Sebab biasanya investor punya behavior ni, lebih kepada mencari peluang untuk kalau mereka nak sell, mereka akan sell dekat tempat yang atas sekali. Jarang sangatlah. Okay. Jadi saya still dengan keyakinan yang market akan naik, and saya narrow down ke time frame M5. Okay. Sebentar Saya narrow down ke time frame M5. Masa dia jatuh kat sini, di sini saya beduk. Okay, dekat sini saya paku. Lebih kurang kat sini Masa harga 33. Okay, kita tengok kejatuhan dia. Ini adalah pada zon BRN lebih kurang harga 33,500, betul tak? Jadi saya menjangkakan yang there's a possibility market boleh naik balik masa pukul 3.30 masa press conference tu. Jadi saya beduk pada harga kejap saya check balik. Jadi balance saya time tu $48. Okey, balance saya $48. Sekejap Bentar Sebentar guys Mana tadi? Sebentar. Oh, pacak dia Kejap guys Apa tadi saya share? Okey, dekat sini Dekat sini saya buy dekat harga, sebentar. Saya nak check balik. Dekat harga mana ni? Saya buy dekat harga 33623. Okey, atas juga 33623. Dekat sini saya buy. 623. Lebih kurang lah sini. Okey. 33623. Jadi ada yang tanya saya, bah macam mana akaun balance $48 boleh profit sampai 3,800?
Benda tu pelik ke guys? Saya nak tanya, pelik ke benda tu? Modal $48 balance saya lepas saya cut loss tu menghasilkan keuntungan 3,800. Benda tu pelik ke? Tak pelik dalam trading, okey. Okey, bagi saya jawapan dia, benda ni, okey, benda ni tak pelik dekat trade field sebab kita punya margin rendah. That's why saya boleh bedok macam gitu. Sebab ada platform yang menawarkan margin yang tinggi. Jadi kalau korang ada balance $48, even balance $100, nak bedok $100 memang tak dapat. Faham tak? Itu yang pertama Yang pertama. Itu yang pertama. Position betul tak pelik. Memang tak adalah cakap zero float, tapi masa dia terbang tu, kau tengok kalau korang tengok masa saya paku kat sini, maknanya lepas tu candle M5 tu terus naik dan naik lebih kurang 700 pip. Jadi dekat sini saya layer, total saya layer hampir $17. Okey, $17. Maknanya satu pip bersamaan $17. Jadi market terus terbang dan saya ambil. Saya close position saya lebih kurang 3,800. Nah, target semalam nak buat lebih kurang 10,000%. Konon-konon tapi dapat 3,000 lebih persen, okey lah Bagi saya okey lah. Cuma nak cakap, saya mengambil risiko 100% untuk modal $100. Okey, untuk modal $100 dan risiko saya adalah 100%. Maknanya 100% daripada modal saya. Walaupun begitu, masa market drop, saya masih lagi ada akal yang waras untuk cut loss. Untuk cut loss supaya saya dapat mencari position yang baru. Faham tak? Saya cut loss, okay, saya cut loss pada paras lebih kurang $51 and then masa market mula nak buat kenaikan balik, baru saya entry lagi. Jadi bagi saya ada puas hati jugalah kat situ. Sebab kita bermula dengan kerugian. Lepas tu baru kita dapat profit. Betul, lain platform $1,000 untuk 0.1 pun tak boleh tekan. Jadi kat sini orang tanya saya, ramai PM saya lepas saya update video saya dekat Facebook tu, okey, ramai yang PM tanya macam mana nak buat profit macam gitu. Itu real ke? Itu macam-macam lah. Jadi bagi saya jawapan yang pertama adalah kita harus berani nak ambil risiko. Itu yang pertama. Memang kena berani ambil risiko. Dan berbaloi untuk ambil risiko $100 dengan tahap kerugian 100% dan profit yang boleh dihasilkan is a infinity. Okay, bagi saya infinity. Tak ada had selagi ada rezeki kat dalam ni, selagi tu boleh buat profit. Cuma benda yang pertama sekali bagi saya adalah kita tengok market nak sell, kita bedok dulu satu kali. Geram betul. Geram betul dengan market ni Geram betul. Kau tengok dia baru nak turun tu, sell lagi. Kan? Sell lagi. Geram betul market ni. Saya tadi tu dah sedap dah dia turun. Tiba-tiba dia naik kan. Geram je. So guys, account ni saya ada withdraw sikit. Ni saya tinggalkan. Ini adalah modal yang saya berani risikokan. Ini adalah bagi saya ini kita taklah cakap kita nak rugikan account ni. Cuma bagi saya kalau total loss 263 ni, ini adalah hasil daripada profit. Bukan daripada saya punya pocket money. Jadi saya nak berisikokan lebih kurang apa ni? $263. Maknanya kalau loss $263 ni, saya dah ada withdraw. Saya dah withdraw semalam profit saya ambil balance 200 lebih ni.
Jadi kena bijak sikit lah, bijak sikit kita dalam membuat decision. Nak deposit ke, nak apa ke. Setuju tak? Setuju tak semua? Sebentar guys Tak pernah ku kesal memilih dirimu, biarpun pudar kelam masa silam. Sebentar guys. Bagiku. Okey. Apa soalan? Abah, selain Malaysian, orang Singapore boleh pakai track field tak? Boleh. TP kat mana Abah? At this moment, TP saya masih open TP saya masih open sebab saya menjangkakan yang market akan terjun kau-kau tahun ni. Dalam masa lagi 2-3 bulan akan datang, target saya market akan terjun. Sebab data NFP, saya dah kongsikan dekat korang semua, data NFP tahun 2023, Federal Reserve bercadang untuk apa? Untuk apa guys, Federal Reserve? Dia nak naikkan interest rate sampai 5.1. Sampai 5.1. Sekarang ni interest rate pada kadar 4.75. Belum lagi 5.1. Jadi pada meeting akan datang, there's a possibility interest rate akan dinaikkan lagi. Dan Fed juga bagi tahu pada tahun 2024 interest rate akan diturunkan pada kadar 4.1. Dan kemudian seterusnya pada tahun 2025 interest rate akan diturunkan pada kadar 3.1. Maknanya dekat sini projection Fed adalah untuk tightening. Maknanya dia nak naikkan interest rate pada tahun 2023 dan interest rate akan diturunkan pada tahun 2024 dan seterusnya 2025. Itu adalah satu direction yang cukup jelas untuk kita dapat satu indikator daripada fundamental apakah yang bakal ditunjukkan pada pasaran Dow Jones. Sebab kena ingat saya dah bagi tahu statement Fed sebelum ni. Fed menaikkan interest rate to slow down economy, untuk memperlahankan ekonomi. Jadi memperlahankan ekonomi sama juga membawa maksud menjadikan pasaran saham jatuh. Itu adalah statement yang cukup clear. Tapi kena ingat, fundamental punya sifat bukan bersifat 1 minit, bukan bersifat 5 minit. Dia bersifat long term. Okey? Jelas tak semua? Jadi tahun ini daripada indikator Federal Reserve, daripada Central Bank US, kita dapat satu info yang mana 2023 market Dow Jones tak ada sebab dia nak fly to the moon. Tak ada sebab dia nak fly to the moon. Jelas tak? Semua jelas? Semua senyap dia tengah beduk ke apa ni? Melas. Sampai typo. Jelas. Okey, jelas typo, jelas. USD strong lah maksudnya. Betul, USD strong. Kita tak boleh nak maksud saya ini adalah data daripada Federal Reserve. Ini bukan data yang saya cipta, data yang saya goreng, saya rebus daripada ikut logik akal saya. Bukan. Ini adalah data daripada meeting Federal Reserve semalam yang mana dah meletakkan interest rate pada kadar 4.75 dan itu sama sekali menjadikan investor behavior tahu decision Fed lebih kepada tightening, maknanya nak menaikkan interest rate atas alasan yang satu iaitu nak mengawal kadar inflasi. That's all. Tak ada benda lain.
Jadi kalau orang tanya tahun ni boleh tak market fly to the moon, based on central bank daripada Federal Reserve punya data, tak ada sebab market boleh fly to the moon. Esok NFP Junam khutbah, there's a possibility mungkin naik dulu lepas tu baru Junam. Cuma apa yang saya dapat ambil di sini adalah the moment market naik dan naik, itu adalah peluang untuk sell bagi saya. Sebab based on 2022 punya data, selepas meeting pada Februari 2022, 10 hari selepas tu baru market jatuh 3,000 pip. Ambil kau. Faham tak? Jadi it doesn't, bukannya bermaksud data dah tahu dah Fed naikkan interest rate so market akan jatuh. Ini bukannya straightforward dia akan jatuh. Investor behavior dia ada strategi dia. Mungkin dia akan pump dulu market sampai dekat harga tertinggi, baru dia orang buat sell off beramai-ramai. Di situlah kita follow. Ingat based on 2022 market, selepas pengumuman kenaikan interest rate pada kuartal pertama meeting FOMC, 10 hari selepas tu baru market terjun kau-kau. Semalam saya dah terangkan. Betul tak semua yang follow semalam, saya dah explain kan macam mana pergerakan market 2022? Permulaan, sebab meeting semalam adalah meeting pertama FOMC, maknanya projection pertama untuk quarter 1. Setiap tahun dia ada 4 kali punya meeting. Valid lagi tak marking semalam Abah? Bagi saya valid. Bagi saya valid. Jadi sekarang bagi saya market naik je, korang salai. Korang bedok sell. Tapi gunalah margin yang sesuai. Korang nak full margin ke apa tu semua terpulang. Cuma advice saya gunalah margin yang sesuai. Okey, jelas semua? Semua jelas? Mana 2022 Okey, ini. Ini dia. Ni guys, ingat ini candle. Okey. Ini market 2022. Saya ambil marking kat sini. Okey. Sorry, silap. Sini Di sini. 10 hari guys. 10 hari bulan 2 baru market terjun. Ni. 10 hari bulan 2 nampak ni. Nampak 10 hari bulan 2 kat bawah tu. Di sini baru market terjun. Meeting pertama gedebuk, terjun sampai sini. Ini berapa pip volume dia? Ini volume dia 3,000 pip. 3,700. Lepas tu market naik. Okey. Market naik kan. Sampai sini market sideways. Lepas tu gedebuk lagi terjun. Okey. Lepas tu market naik sikit sampai sini. Lepas tu gedebuk lagi dia terjun. Nampak tak? Kenapa market terjun? Kenapa market tak naik? Kata ini stock market akan always buat all time high. Kita perlu faham. Okey, kita perlu faham indikator daripada Federal Reserve sangat-sangat penting. Sebab Federal Reserve punya mekanisme terutama daripada interest rate boleh menyebabkan investor behavior berubah sekelip mata. Jelas Jelas tak? Kita punya paksi fundamental key yang paling penting sekali adalah daripada Federal Reserve punya polisi. Apa perancangan polisi daripada Federal Reserve? Itu yang paling penting. Dia nak tightening, okey, dia nak naikkan interest rate, dia nak turunkan interest rate. Apa saja yang berlaku pada Federal Reserve
itu boleh membuat investor behavior, maknanya tindakan pelabur berubah. Adakah mereka akan meletakkan duit mereka pada saham? Adakah mereka akan keluarkan duit mereka dan akan beli USD? Adakah mereka akan letak duit mereka dekat gold? Bermacam-macam strategi yang akan digunakan. So kita sebagai retail trader, kita memahami fundamental yang ada daripada Federal Reserve ni, cuba olah daripada kefahaman yang kita tahu, and apa sahaja yang kita faham tentang technical, just apply. Cuma kita dah tahu tone, kita dah tahu dia punya bunyi, dia punya signal daripada Federal Reserve tu kita dah tahu dah. Maknanya market memang tak cantik untuk fly to the moon. Lebih kepada nak terjun. Di situ kita ambil peluang. Syahrukh Khan, Yahoo. Tiba-tiba Syahrukh Khan Yahoo. Dia profit ke apa tu? Kau ni Syahrukh Khan, kau tengah profit ke apa? Dah nama kau ni Hindustan. Fly awal. Okey, 10.25. Kejap lagi market open. Ini kalau MC pun, orang kata MC ni, walaupun daripada duit, daripada profit, pedih tetap pedih tapi steady. Tuan dah lama guna Threadfield. So far dah masuk 2 tahun. Kan? Okey, dah kebetulan ada yang tanya pasal Threadfield. Sekali lagi saya nak bagi tahu, Threadfield adalah satu platform yang terbaik di planet bumi untuk indeks. Nak trade indeks, nak bedok indeks, memang terbaik. Modal $1 pun boleh grow sampai ribu-ribu. Ini bukan sembang kosong, dah ada orang yang buat. Kenapa selalu hang bila buka tuan? Memang banyak kali saya dah komplain juga dekat HQ, hang. Bagi saya lah hang dalam platform ni benda yang bukan benda yang baru benda yang lama dah kan. Memang of course itu masalah server. But as long kalau dalam masa dia hang tu ada kerugian yang korang hadap, korang tak boleh close ke apa ke, okey, bagi tahu je. Okey, buat report, open ticket, bagi dekat support, and insyaAllah kita akan selesaikan. Muara buka, tuan, kenapa withdraw lambat sangat? Okey, saya minta maaf kenapa withdraw lambat sangat, tapi at least kita bayar withdraw. Kita tak pernah tak bayar withdraw. Engkau orang nak withdraw lambat atau withdraw tak bayar langsung? Malah nak cakap sekarang tengah bising ni. Orang tak bayar withdraw, tak bayar withdraw. Biasanya kita punya withdrawal lebih kepada 48 jam, 2 hari masa, okey. Kalau belum masuk 48 jam, and then orang cakap, bang, withdraw tak masuk lagi. Maknanya, belum lagi sesuai untuk mengajukan soalan tu. Lepas 48 jam, baru valid. But anyway guys, korang tanya saya withdraw lambat apa semua, aku dah macam support pula kat sini. Setakat ni withdraw tak ada masalah apa, smooth je. Nampak tak? Guys, saya cuba akan pastikan withdraw dibayar. Itu yang penting-penting. Itu yang paling penting. Sebab ada broker, okey, tahu-tahu withdraw tak bayar. Tapi nampak mewah. 2 minit apa? Dup. Oh. Dap dip dup. Dap dip dup. Muhammad Saifullah Zulkifli, so far tak ada masalah sebelum 6 PM dapat hari yang sama. So guys, kalau tak sempat withdraw dari MC. Betul juga ni. Kadang-kadang saya pun macam itu juga. Dah profit kan, aku nak withdraw ni kan. Nampak macam ada peluang boleh jadi jutawan kan. Tekan lagi dia bedok. Konon-konon besok boleh beli rumah semedi dekat Putrajaya. Tahu-tahu MC, tak sempat nak withdraw. Nak depo tak boleh tuan, website hang. Sekarang ni ke website hang?
Okay guys, lagi 1 minit. Eish, lagi 1 minit. Ini tak MC, profit. Tu je, 2 je. Tak margin call, profit kau-kau. Tu je. Itu je nak habak. Cubalah dengar cakap. Kan? Terjun terus. Kejap lagi 10.30 Sekejap lagi 10.30. Wah, kau countdown 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Market dah open. Ting 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 ting. US market dah open. US market dah open. Okay, kalau ambil trend line, okay, ambil trend line. Kalau dia break situ, kita bedok lagi. Jad. Jad. Siapa yang buka device ni? Sign out. Have another device. Siapa yang buka? Alamak. Aduh. Guys, semua dengar suara saya lagi tak? Semua dengar suara saya lagi? Saya rasa saya nak offkan live sekarang ni juga sebab kau jangan happy. Kau jangan happy sangat Saya nak bagi tahu tu je. Kau jangan happy dulu. Sebab dia boleh berubah sekelip mata. Bedok lagi, sell lagi. Ambil lagi, sell lagi. Bedok. Kan? Mesti ada kat situ. Oi, menyesalnya aku tak bedok full margin, kan? Menyesalnya aku tak full margin. Kalau tak tadi, kan? Besok aku dah boleh beli rumah semi-D. Saya mampu tengok je. Allah Adi, kesian. Adi awak tak boleh deposit Dia kenapa? Hang ke apa? Siapa dah profit? Siapa dah profit? Buat video hantar dekat account manager. Betul. Yang dah profit tu, okay? Advice saya, jangan malu, jangan segan. Okay? PM saya, minta nombor account saya and transferlah beberapa yang korang rasa sesuai. Saya tak boleh nak depo. Profit 50 GBP abah. Terima kasih. Oh, padu. Bedok market tu, bedok. Bedok market. Apa nak takut? Betul tak? Alamak, dia naik balik Dia naik balik macam mancing ikan. Secure SMS tak keluar ke handphone, so tak boleh nak approve. Pakai apa? Maybank Maybank tengah maintenance. Biasanya kalau itu bukan masalah broker tau, itu masalah bank. Aku pun menyirat betul lah dengan Maybank ni. Kan? Kadang-kadang selalu kalau pasal secure ni kan, itu bukan masalah daripada broker tau, itu daripada side bank. Betul tak? Betul tak Cikgu Hafiz? Betul. Sebab Maybank dia buat forex sendiri. Maybank ni dia trade forex tau tak? Kadang-kadang dia pakai duit korang dia buat trade. Maybank sekarang kena pakai MAE code. Saya tahulah, saya kaki depo. Jarang betul kita dapat orang yang jujur macam ni. Biasa orang kaki depo ni banyak duit. Ini market macam ini apa? Nak tengok je. Kau tak erti nak tekan bedok sell. IB code. IB apa Ada yang cakap saya account. Oi. Ya Allah. Seramnya tengok dia jatuh. Berapa dah profit ni? 42, 41.
Oh, malam ni nampak ada sopan lagi entry lot tu kan. Satu seposen. Bedok. Bedok. Biasanya kalau korang trade ni kan, kalau macam yelah kita nak maksimumkan profit, sometimes kita jadi risk taker. Betul tak? Kita jadi risk taker. Tapi the moment kalau korang tak boleh nak hadap kerugian yang berlaku, bagi saya maknanya mindset tu masih lagi dalam ketakutan. Maknanya takut rugi. Semua orang takut rugi. Tapi bagi saya, worth it kalau $10, $20 kita ambil sebagai satu risiko yang besar, okay, untuk kita beranikan diri kita. TP kat mana ni bah? Saya masih lagi open TP sebab jangkaan saya, okay, dia akan pergi sampai bawah, sampai base semalam masa dia buat kenaikan tu. Jangkaan saya dia akan terjun sampai bawah ni. Okay, dia akan terjun sampai bawah ni. Lepas tu kalau dia break sampai bawah ni, okay, support ni, dia terjun lagi. Dia terjun lagi sampai bawah ni kejap. Okay. Dia akan terjun lagi sampai bawah ni. Lepas tu kalau dia break lagi bawah ni, okay, dia akan terjun lagi. Dia akan terjun lagi sampai hari raya pertama. Nak cakap confidentnya lah tu. Tak trade gold dah lepas ni. Dummy candle bah. Weh, semalam dummy candle berjaya Raya awal kita bah. Tahun lepas Pocik kita buat live trade bulan puasa sebulan kan? Tahun lepas kita buat live trade bulan puasa sebulan sampai buat lucky draw, okey. Sampai nak cakap ada yang tak pergi tarawih kan? Weh, dia jatuh lagi. Kau tengok dia jatuh macam mana? Kau nampak Kau nampak? Kau dah nampak tak? Hai. Berapa dah profit? $215. Siapa nak bagi? Jatuh ICU tu. Tengok kan saya cakap menyesal tak full margin. Dah ada yang PM saya. Bah, menyesal tak full margin. Engkau orang deposit $10 kan. Lepas tu tekan 0.01, konon-konon acah-acah jaga MM. Lepas tu kau orang MC juga. Betul? Sebab ni pengalaman saya acah-acah jaga MM. Lalai MC juga. Kan? Tapi masa tuan website hang. Website tengah hang ke? Okey je website. Guys, market ni terjun ni. Saya rasa ni dia terjun. Jauh nak terjun ni. Jauh. Padu almanak. Google Chrome atau Mozilla. Korang nak masuk Threadfield ada .com.my. Tekan tu. Jiwa kental fighter. Betul. Nampak Coach Kuzairi tu. Jiwa kental fighter. Kan? Dia terjun lagi lah. Ini macam dami kena semalam Hai. Hai. Muhammad. Alhamdulillah lepas wait you seminggu bah. Wait you terus Saya baru plan nak makan Maggi kari. Kan? Maggi kari pakai telur omega yang satu papan tu RM7 lebih tu. Engkau dah saya boleh wait you Alhamdulillah lepas wait you seminggu. $263. Nampak? Semalam profit, hari ni profit.
Tengok dah profit 100% dah. Modal ada 263. Salam newbie, join to the club. Silakan join, silakan join. Tengok. Kita bedok market guys daripada atas sampai bawah kan. Bedok terus. Jadi kalau dah macam gini, okey, kasih hold lah. Ini kalau hold ni sampai raya ketiga. Raya pertama. Kejap Raya pertama berapa bulan? Raya berapa bulan? 22/4. Sekejap saya kira. Katakanlah raya pertama tu market sampai bawah ni maknanya bulan 4. Bulan 4 kat sini lah. Ni saya kira Guys, kadang-kadang berangan ni seronok tau. Okay. Ni saya kira profit kalau hold sampai raya pertama. Dia pergi sampai sini 8,281. Raya pertama kan, rumah kau je lah rendang tu pakai daging wagyu. Abah, kenapa abah profit? Yang lain pun profit juga kan? Guys, saya nak tunjukkan korang satu account. Okay? Saya nak tunjukkan korang satu account. Sekejap Saya nak tunjukkan korang satu account. Yang mana account ni saya tak promote lagi Saya tak promote lagi. Iaitu saya ada buka satu PEM account. Semua nampak tak? Semua nampak tak ni? Saya rasa tak ramai yang tahu tak ramai yang tahu. Semua nampak PEM tak? Okey. Jadi dekat PEM ni saya ada buka satu akaun PEM atas nama Wall Street Trader. Okey. Akaun Wall Street Trader ni saya baru buka dan saya belum lagi buat marketing apa semua. Saya just orang kata baru nak baru start. Okey. Oi, market turun lagi guys. Gila lah. Okay, saya baru start account ni guys. Jadi kalau korang tengok kat sini, okay, ini Wall Street Trader dan hanya ada beberapa orang yang follow. Ini antara yang orang yang nampak lah, minima $100 yang nak follow. Account ni saya entry seketul. Jadi baru 9 hari tau, baru 9 hari. But overall, okay, overall market terjun lagi. Okay, overall, okay, profit trades 100%. Maknanya akaun ni masih lagi dalam keadaan suci daripada loss. Belum loss lagi. Agak sukar lah kalau tak orang kata trade tanpa loss sebab ni baru 9 hari guys. Cuma nak cakap akaun ni korang boleh follow dengan $100 sahaja. Okay. PEM ni macam mana abah? So ini akaun PEM tu. Ini akaun PEM tu. Kalau nak tahu, inilah akaun PEM yang saya tengah trade ni. Nampak? Saya masuk halus-halus je. Dah profit. Jadi kalau tengok dia punya account history, okay, saya tunjukkan account history dia. Nampak tak? Account. Kalau yang minus tu, maknanya dia dah tolak untuk investor manager punya fee. So dalam masa 9 hari, saya dah menghasilkan $198. Dan alhamdulillah akaun ni profit. Dan kalau kau tengok masuk $1, masuk 10 profit $27. Maknanya 274 pip, 249 pip. Saya boleh kata saya jaga betul-betul lah akaun ni. Abah ajar nanti cara nak join PEM tu, boleh. Saya akan ajar. Okay. Nanti Pokcik tim saya akan kongsikan macam mana market sekarang. Guys, dia terjun lagi. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Hey. Menyesal tak full margin. Kalau tak boleh dapat $10,000. Betul tak? Menyesal tak full margin? Tak perlu fikir macam itu Kan? Dalam trading,
Okay, dalam trading, rezeki tu sentiasa ada. Okay, rezeki tu sentiasa ada. Berapa dah profit kita guys? Okay, berapa dah profit? $329. Oh my God. Hey, ini memang junam ke bawah lah ni terus. Apa beza trade guna USD dengan GBP bah? USD rate dia 4.26, GBP rate dia 5.26. Beza lebih kurang sekali ganda. Hayati, apa beza? Hayati dah jawab. Lepas sewa Mustang. Boleh. Jangan kata sewa Mustang. Nak sewa Bezel, Kenari, Kelisa pun boleh. Sedap GBP lagi. Sedap. Siapa dia macam gini lah macam gini bagi saya kenapa saya buka akaun GBP? Oi, ya Allah, jatuh lagi. Dah lah, biarlah dia jatuh. Okay, kenapa saya buka akaun GBP? Sebab why not kita berangan, okay, kau orang plan nak pergi London ni, konon-konon lah kau nak tengok Manchester United. Okay, apalah salahnya sebelum kau pergi London tu kau buka akaun GBP kan? At least adalah sikit aura pound sterling tu kan. Maknanya nanti bila kau dah pergi London, kau orang tak kekok. Kau tak kekok sebab kau dah biasa dah dengan pound sterling. Kan? Ataupun cuba besok belajar benda ni kadang-kadang macam kelakar tapi why not korang cuba, okay? Besok korang pergi beli sarapan ke? Okay, beli sarapan. Masa nak bayar tu, korang tanya, makcik, berapa pound ya? Nampak? Jadi makcik tu akan macam pelik kan, pound, makcik sini pakai ringgit Malaysia kan. Saya ada akaun pound sterling makcik. Jadi makcik tu tertanya-tanya, akaun pound sterling macam mana tu? Saya ada akaun dekat Tradefield. Tak pasal-pasal makcik tu minta link IB kau. Kan makcik cakap makcik tak jual pound pula. Nak cakap lah korang kan, apa salahnya buka akaun GBP, nak buat rasa-rasa kan. The reverse pula, nak naik kan. Biasanya kalau macam gini, dia suruh sell lagi ni. Betul tak guys? Tapi guys, malam ni saya jangka dia akan terjun lagi. Okay, jangkaan saya dia akan terjun lagi. Kang makcik. Mana yang lain? Senyap yang lain? 10.47. Habis berapa jam? 11 eh? Mana yang lain? Profit senyap le. Tengah kira untung. Tengok chat bah. Shahrukh Khan. Haya. Tengah menong. Tak boleh depo tadi bah. Alamak, tak boleh depo tadi. Asal tak boleh depo je? Tak boleh depo kenapa Azim? Tengah fikir nak bawa family pergi makan. Itu bagus. Guna Maybank. Lepas ni Azim, kau depo lah awal sikit Azim. Kan? Katakan pukul 10 kita nak start Zoom, okay? Pukul 10 pagi tadi kau depo. Tengah fikir bila live lagi newbie. Hadri simpan dalam wallet, nanti dulu senang nak titi. Pakai JLD, saya pun masalah tak lepas dengan Maybank. Maybank ni, bakar darah betul lah. Saya nak layer lagi lah guys. Kadang-kadang kita ni jadi trader, kita ni kreatif. Maksud saya kreatif apa? Kita boleh apa? Kita boleh menganyam dekat chart ni. Kan? Menganyam tu sampai menangis tu.
Kan? Menangis sampai air mata keluar. NFP esok live trade lagi tak bah? Besok nak live trade boleh? Besok siapa je? Besok kau nak live trade lagi ke? RM9.5 NFP. Okey, katakanlah besok live trade korang rugi. Okey. Worst case scenario MC. Macam mana? Besok time NFP tu, pandai Ame Isak tu. Pandai, itu jawapan yang tepat Air mata lah abah keluar kalau MC. Dia jawab Dipo lagi. Buat macam abah. Kau Dipo, okay, kau trade, account kau rugi. Lepas tu MC. Lepas tu kau murung. Murung 1 jam 2 jam cukup. Okay, murung 1 jam 2 jam cukup. Lepas tu cari balik energi. Okay, jangan terus murung. Loss 100, untung 500, okey lah tu. Bahayanya pun satu juga bila profit ni. Bila korang profit kan, terus profit. Korang akan ada satu level. Level dia apa tak? Level tahap confident gila. Dia kalau dah sampai trade level confident tahap gila ni, memang akan makan diri sebab dia dah confident gila ni. Aku dah 365 hari ni aku profit je, tak pernah loss. Tapi aku masuk lot 0.01 je. Kan? Time level confident gila tu datang, okay, dia depo dengan amount yang besar. Time tu dia bedok full margin, lot memang sampai kau menjerit. Time tu dia ke laut. Okay, time tu lah dia ke laut. Faham tak? Jarang profit bah, selalu rugi je. Saya pun macam itu juga. Saya selalu rugi je. Kan? Tapi kalau profit, dapatlah cover rugi tu. Itu yang kita nak. Kau faham tak? Bila kita rugi. Okeylah, katakan kita rugi hari ni $50. Besok bedok lagi rugi $50. Besok depo lagi $50. Kau profit $1,000. Cover tak dengan yang lain-lain tu? Kan cover tu. Yang buat korang ni koyak, bukan korang lah. Saya pun kadang-kadang sama juga. Bila kita entry, kita rugi. Lepas tu kita dibelenggu dengan kerugian tu sampai kita down tau. Sampai peluang yang kita nampak depan mata pun kita tak perasan. Sebab kita terlalu memikirkan tentang kerugian tu. Padahal $10 je. Korang faham tak? Jadi dah rugi tu rugilah. Lepas tu comeback balik. Time to the moon. Depo duit profit okey. Depo duit profit pun lagilah bagus. Jarang profit, selalu rugi. Loss 100, untung 100. Untung 500. Okay, so malam ni nampaknya ramai yang profit lah Alhamdulillah. Korang jarang dah sekarang spam saya punya Facebook. Korang dah profit sekarang ni, korang buat bodoh je kan. Tak ada pun nak spam kat Facebook saya. Bah, terima kasih bah, bagi signal apa semua. Kan? Korang kasih spam sikit kat Facebook. Sekejap Syek update lu.
Saya mesej lama dah tuan, baru balas hari ni. Oh ya ke? Up lah post kami spam. Okey? Okey? Sekejap Oh cik ambil gambar cik. Gambar di belakang. Mana topi tu? Topi. Mana topi tu? Korang tunggu. Sini. Oi, terjun lagi guys. Mantap. Oh, mantap nampaknya. Ini pukul 11, dia terjun lagi guys. Pukul 11 ni dia terjun lagi, maknanya memang dia akan sampai base kat bawah tu. Memang dia boleh pergi base sampai bawah ni. Okey, saya up sekarang kan. Korang siap sedia untuk spam. Korang siap sedia untuk spam dekat Facebook saya. Buat screenshot ke apa ke. Okey. Okey. Cepat spam. Miracle tengah buat copywriting ke tu? Saya peminat copywriting bah. Miracle. Siapa Miracle ni? Saya peminat copywriting abah. Dia kalau dalam masa urgent ni kan, tak ada copywriting panjang-panjang, pendek-pendek je. Janji aku nak tengok siapa nak spam. Oh, Azim Michael, laju dia. Live tak terpadu bah. Alah, Azim tadi lupa lambat dipo Azim. Apa nama Facebook tu abah? Saya Miracle. Anak kau Afiq. Saya peminat. Saya Miracle lah. Saya pun spam SS abah. Ada harapan Junam lagi DJ. Ada. InsyaAllah. Sekejap Nama Facebook saya. Sekejap Apa Facebook? Kejap. Facebook. Ni Facebook saya Profile picture tu abaikan. Okay. Ni Facebook saya. Nampak live tag malam ni profit lagi. Esok nak lagi tak? Ni nama saya Alfisal. Kalau siapa yang ada add friend, okay, tapi saya tak approve lagi, korang PM saya nanti saya approve. Coach Kuzairi pun alhamdulillah, terima kasih Alfisal abah. Semoga semua tidur lena. Steady coach. Coach payung padang satu coach. Payung padang rimbayu satu coach. Terpadu abah. Topi sama padu. Mantap lah trade. Korang spam lah buat SS profit macam siapa ni? Afiq.
Oh, apik. Depo $13. Profit $61. Payung kali pik. Masuk. Serang. Live trade. Profit padu. Thank you bah. Profit lagi malam ni. Oh, kau tengok gambar tu. Oh, punya main layer banyak kan. Time profit happy kau orang You padu, you profit. Request Facebook Abah belum approve. Lizan Asmat. Awak pergi saya ni, pergi PM saya. Nanti saya approve. Sebab kadang-kadang PM masuk ke dalam spam Siapa ni Rizwan? Kadang-kadang tengok gambar saya ni. Kan, tengok daripada tepi handsome juga Oh lemak Rindu bah market gerak selaju macam ni. US Open dah lama tak dapat macam ni. Ini yang semalam Ini semalam. Kau tengok ni. Semalam apa? Tengok balance 48, tinggal balance 48. Lepas tu saya bedok. Okey, saya bedok daripada entry yang awal ni dapat naik terus 37. Lepas tu saya layer lagi kan. Sepanjang perjalanan dia naik tu saya bedok so total 3,800. Syukur alhamdulillah. Time aku live market super sendu, ribut jiwa terus. Tumpang selit link sekeping kat komen bah. Tumpang link kat komen mana? Ni semalam 3,614. Lepas tu masa market kat atas tu saya bedok pula sell. Kan saya dah cakap semalam atas bawah saya nak makan. Siapa yang komen? Siapa yang komen? Kita tengok siapa yang komen. Zim Khair. Zim Khair ni saya kenal. Zim Khair. Syukri Razak bedok lagi, terima kasih. Push kau punya layer. Ini 0.2. Lot dia pun sopan ni. Lot dia sopan. Market naik balik guys. Market naik balik. Woi. Orang ngajar punya market. Sekejap Market naik balik guys. Hati-hati traders. Kau tengok daripada 300 dia dah drop, profit dah drop ni. Nampak? Tuhan dah mula tegur kau. Kau riak sangat kau profit kau riak sangat. Kau profit kau update kat Facebook. Kau riak, lepas tu dia bagi kau upload balik. Kau nampak? Sebenarnya kita kalau buat profit, okay, kita update dekat Facebook, itu sebenarnya bukan kita riak Itu sebenarnya bukan kita riak. Kita hanya berkongsi sedikit kegembiraan. Betul tak? Betul-betul lepas update Facebook. Tengok, Tuhan tegur. Engkau dah dapat profit tu, okay. Ucaplah alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Kerana memberi profit malam ni. Pasang lagu Jawa apa? Ni tak boleh karaoke. Kejap H4. Okay guys, ini kita kena berhati-hati di sini. Okay, kalau tengok kat sini ada satu structure tau. Structure ni kita boleh buat channel sebenarnya. Macam kalau kat sini kita dapat lihat satu structure yang jelas terbentuk kat sini, yang mana satu uptrend yang berlaku pada market. Nampak Jadi apa yang kita boleh dapat peluang kat sini adalah the moment kalau kita dapat menyaksikan ada candle yang boleh
break structure ni, itu adalah sama sekali menunjukkan bahawa trend dah mula berubah arah. Katakanlah ada candle yang boleh break structure yang saya marking ni, okay. Maknanya tiba-tiba seller masuk, break structure ni, and then terjun lagi, macam biasa. Ini kan korang suka ni, dummy candle ni, okay. And then terjun lagi sampai ke bawah ni. Lepas tu dia terjun lagi, itu petanda bahawa kita dapat hari raya awal. So kalau ada structure macam gini terbentuk, maknanya, okay, maknanya hari raya jatuh pada hari korang withdraw. Boleh withdraw hari apa aja. Kalau withdraw hari Sabtu Ahad, dia akan masuk hari Isnin. Kau nampak? Lepas kita sedar diri, lepas kita tahu yang kita dah mula riak, lepas kita tahu yang kita dah mula takabur, market turun balik. Nampak tak? Layer sell lagi bah. Layer jangan malu-malu. Paling-paling pun MC je. Kan? Ingat ini candle dummy, korang jangan ingat market dah terjun. Oh, sedap pula bau. Actually guys, setiap hari Khamis, okay, ada kawan-kawan datang office ni yang bawa makanan. Okay. And then orang panaskan makanan tu, saya pun rasa lapar. Diam tak diam dah pukul 11 malam. Jadi saya rasa sudah sampai waktu untuk saya mengundur diri. But apa pun saya harap perkongsian malam ni, okay, bermanfaat. Okay, macam biasa guys, tak ada benda yang disembunyikan dalam tim saya, okay, profit ke, untung ke, rugi ke apa, is a very transparent. Kalau untung, kita syukuri, okay. Kalau loss, itu bukan pengakhiran kita dalam bidang ni. It's a part of learning. So guys, kalau ada terkasar bahasa, gurau-gurau senda tu, harap dimaafkan. Dan hopefully saya doakan semua profit kau-kau hari ini, besok dan sepanjang hidup korang lah. Okay? InsyaAllah kita ketemu lagi. Salam sayang daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Bye-bye.